berbahagia Puan Rasniati Mansur selaku pengurusi JNI. Tidak lupa juga kepada Puan Nurini Mukhtar selaku moderator kita pada malam ni. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, puan-puan hajah, puan-puan sekalian serta yang dihormati panggilan-panggilan dan semua yang hadir di waktu ini walaupun di mana sahaja berada. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kehidupan kita di dunia hingga ke syurga ni nanti, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Al-Mawa'is Badi'ah, insya-Allah, pada muka surat pada pengajaran yang keberapa ya? 156, muka surat 156, pengajaran yang ke-18. 18 dah laju. Ish. 18 ni. 156, muka surat 16. Yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, kepada beberapa perkara yang engkau mengadu-mengadu akan daku, pada tiada seorang yang seumpama aku yang engkau dakwakan mengenal engkau. Manakala engkau pinta daripada aku dan aku perkenankan daripadamu, demikian itu, dan beberapa engkau mungkir akan nikmatku padahal tiada aku tegahkan, dan manakala engkau kufurkan akan daku padahal aku tiada aku aniayai bagi segala hamba, dan manakala engkau ringan akan kitabku pada tiada aku beratkan akan dikau barang yang tiada kuasa engkau kepada beberapa masa yang engkau benci akan daku padahal tiada aku benci akan dikau. Cakap tu dulu. Jadi maknanya dia cerita apa ni? Dia kata, Allah berkata, wahai anak Adam, kepada beberapa perkara yang engkau mengadu-mengadu akan daku, pada tiada seorang yang seumpama aku yang engkau dakwakan manakala engkau pinta daripada aku dan aku perkenankan daripadamu, demikian itu. Dia Allah ni dia seolah-olah macam dia mengadu lah. Dia bukan mengadu, dia bukan sama macam kita. Dia tak sama langsung macam manusia. Dia macam perli kita lah. Nampaklah dari seolah-olah macam ni. Kalau bahasa makhluk ni macam mana? Tak apalah, hampa buatlah apa-apa pun. Hampa minta aku perkenankan. Tapi ingatlah sama aku ni siapa. Dalam masa yang sama, hampa minta apa kat aku, semua aku bagi. Walaupun hampa kufur dengan aku, hampa tak baca kitab aku, hampa tak baca Quran aku, hampa remeh-remehkan kitab aku, tapi aku sama je, aku bagikan kekayaan kepada engkau. Aku bagi sihat pada engkau, tetapi walaupun korang buat kat aku macam tu, apa hal, tak apalah. Aku redha je lah. Aku tak pernah benci kepada kamu. Nampak tu? Jadi macam seolah-olah, bukan Allah merajuk. Jangan kata Allah merajuk sama macam manusia, tak. Dia macam sindir manusia, perli manusia yang berpanggil macam tu, supaya sedar diri kita tu siapa. Di atas kekufuran kita, di atas remeh kita, benda-benda yang di sisi Allah itu besar, tetapi kita buat remeh-remeh, kita buat halal-balai, kita buat ringan, acuh tak acuh, kita buat indah tak indah. Itu menjadi penyebab kita ni di sisi Allah SWT bimbang takut Allah murka kita. Kalau sekali, contohnya, kalau benda makruh ni apa makruh? Makruh ni benda yang dibenci. Sekali kita buat, sekali buat, lama-lama apa? Lama-lama Allah geram dan kadang-kadang boleh sampai ke tahap makruh lil haram. Kalau makruh lil tanzih tu apa? Makruh lil haram tu. Haram tu yang tu bahaya. Kan? Jadi janganlah sampai kita sampai macam tu. Kan? Sebab begitu Allah SWT kata apa? Manakala engkau ringan-ringan akan kitabku. Ringan-ringan kitab kan, kitab Allah ni apa? Kita buat indah tak indah Quran. Hari ni baca, besok tak baca, tak apa. Alah, hari ni baca tak apa, besok tak baca, tak apa. Minggu ni belajar Quran, minggu depan tak belajar, tak apa. Bulan depan belajar Quran. Bulan sekali lagi tak belajar langsung, tak apa. Kita remeh-remehkan Al-Quran tu. Kita remeh-remehkan kitab Allah SWT yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kitab itu
akan membantu kita dan tidak akan menyesatkan kita selama-lamanya. Tiba-tiba kita buat remeh-remeh benda tu, kita buat ringan-ringan. Kan? Pada tiada aku beratkan akan dikau. Padahal Allah kata apa? Aku tak berat pun kitab tu. Quran ni Allah kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Sesungguhnya aku telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk kamu baca. Cuba tengok. Nabi SAW sewaktu menerima wahyu yang pertama, Jibril datang peluk Nabi tu. Jibril datang peluk. Pertama. Kedua, peluk lagi. Nabi kata, ma'ana biqari'in. Aku tak pandai baca, aku tak pandai baca. Peluk sekali lagi, dua. Nabi jawab, aku tak pandai baca, aku tak pandai baca. Peluk yang ketiga, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi baca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tak pandai baca dua kali. Kali yang ketiga, boleh baca terus dengan izin Allah. Maknanya apa? Walaupun kita tak pandai baca, lama-kelamaan setelah diajar, insya-Allah kita akan boleh baca juga satu hari nanti. Saya seronok. Saya waktu bila? Sejak PKP, saya mengajar satu pasangan suami isteri ni. Dia tanya saya, Ustaz, boleh tak kami nak belajar dengan Ustaz Al-Quran? Saya kata boleh. Tetapi kita belajar secara online, Ustaz tak payah datang rumah kami. Okay, fine. Okay lah. Rumah dia dekat je pun, section 17. Rumah saya section 51A. Bila saya mengajar secara online. Laki bini. Waktu bulan pertama tu, saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Sekali baca 2 muka. Sekali baca 2 muka. Saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Selepas kita habis belajar tu, kita doa. Wahai Allah, terima kasihlah kau berikan kemudahan kepada kami untuk belajar Al-Quran. Sehingga kami fasih membaca Al-Quran. Sehingga kami mampu untuk baca Al-Quran. Bulan yang kedua, saya biarkan dia baca dulu. Kemudian saya follow je. Saya tengok je. Boleh baca. Bulan kedua boleh baca. Bulan ketiga boleh baca. Bulan keempat boleh baca. Sampailah hari ni boleh baca. Dua-dua. Laki bini boleh baca. Dia orang pun kata, tak sangka Ustaz kita orang boleh baca macam ni. Saya kata, itu Allah punya. Allah yang mempermudahkan manusia. Sebab kita menggunakan kaedah apa? Talaqi wal musyafa'ah. Saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Dia mudah. Sampai hari ni dia baca. Setiap hari Ahad je. Belajar seminggu sekali. Tetapi seminggu sekali tu 3 muka sekali baca. Isteri 3 muka, suami 3 muka. Sama-sama 3 muka, 3 muka, 3 muka. Cuma nak betul sikit-sikit je. Qol-qolah sikit. Panjang pendek sikit. Macam tu je. Yang lain semua fasih lah, lancar lah, elok lah. Ya Allah. Asalnya zero. Sebab apa boleh? Maknanya Allah mempermudahkan. Seperti mana kitab ni kata, Allah mempermudahkan. Dia tak memberatkan kita. Kan? Bahkan Allah kata apa? Dia tidak memberatkan kita dalam keadaan kitab yang diberikan kepada kita tersebut. Pada tiada aku beratkan akan dikau barang yang tiada kuasa engkau. Dan kepada beberapa masa yang engkau benci akan daku, padahal tiada aku benci akan kamu. Tengok Allah kata apa? Kamu ada satu masa kamu benci dengan aku. Allah kata. Satu masa kamu ada benci dengan aku, tetapi aku tak pernah benci dengan kamu. Aku tak pernah benci, aku tak pernah lemparkan kamu ni daripada kasih sayang aku. Aku bagi kasih sayang, Allah kata. Aku tak pernah benci kamu. Kamu yang benci dengan aku, Allah kata. Sebab apa kita benci dengan Allah? Sebab kita mengecilkan pandangan dia. Kita meremehkan pandangan dia. Kita lebih mengutamakan pandangan makhluk yang memandang kita daripada Allah yang memandang kita. Itu jadi masalah. Kita mengecilkan Allah. Kita tak membesarkan Allah. Ramai manusia apabila dengar azan, dia boleh membesarkan Allah daripada apa yang dia buat, apa yang dia amalkan, apa yang dia lakukan sekarang. Waktu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat apa waktu tu? Adakah dia kata apa? Terus dia bertindak untuk menunaikan solat, terus dia bertindak untuk pergi ke masjid, terus dia bertindak untuk pergi mendekatkan diri dengan Allah, ataupun terus untuk melakukan perkara yang dia sedang amalkan. Itu. Nak kita kecilkan diri kita ataupun kita kecilkan Allah waktu itu. Kalau kita kecilkan diri kita untuk Allah, maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dan kepada beberapa masa engkau mungkir boleh, mungkar boleh, dan kepada beberapa masa engkau mungkir akan daku, padahal tiada bagimu Tuhan yang lain daripada aku. Maka apabila sakit engkau, maka bahwasanya aku tabib yang menyembuhkan akan dikau. Allah kata apa? Walaupun kamu tak suka kat aku, walaupun kamu benci kat aku, walaupun kamu ni dalam keadaan benci pada Allah, mungkir dengan Allah SWT, tetapi kalau waktu kamu sakit, aku yang sembuhkan kamu. Maknanya Allah yang sembuhkan kita berdasarkan dengan dalil Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan kamu. Maknanya Allah sebenarnya. Kita kadang-kadang ni, kita bila sakit, kita ni lebih percaya doktor daripada percaya Allah. Betul kan? Bila kita sakit, kita lebih percaya doktor daripada Allah. Sedangkan Allah kata, sakit, semua sakit tu aku yang menyembuhkan. Aku yang buat kamu bagi sakit. Jadi kita fikir-fikirkan kedudukan kita. Supaya kita tidak membelakangi pandangan Allah. Supaya kita tidak meremehkan pandangan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian, sorak-sorak sikit. Sekarang ni apa? Tengah rehearsal untuk apa dah? Monolog. Duk buat monolog hari-hari rehearsal sampai bengkak leher. Suara jadi serau. Serak. Serau. Mana ni? Bermula sembuhmu itu daripada aku, tiada daripada yang lain daripada aku. Maka sesungguhnya aku mengadu-ngadukan akan daku dan amarah dan amarah engkau akan hukumku. Dan apabila aku turunkan hujan dari langit atasmu dengan turun yang sempurna, maka kamu kata di hujan kami dengan bintang, atau maka sanya kufurlah kamu akan daku dan percayalah kamu akan bintang, dan tiada percaya kamu akan daku. Bahawa aku jua yang menurunkan rahmat atasmu dengan kadar yang ditakdirkan, sukatan lagi, dibilangkan lagi, ditimbang lagi, yang dibahagikan. Dan apabila mendapat oleh seorang kamu darurat lebih atas 3 hari, ini saya berkata akan seseorang manusia padahal tiada aku rasakan akan kebajikan, maka sanya mungkar atau mungkir ia akan nikmatku. Dan barang siapa yang menegah ia akan zakat daripada hartanya, maka sanya meringan-ringan ia akan kitabku. Itu sampai macam tu kali. Ini semua hal-hal manusia yang meringankan Allah. Termasuk bab zakat pun, siapa yang meringankan zakat, siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia sudah meringankan kitab Allah. Apa maksud meringankan kitab Allah? Maksudnya dia tidak beramal dengan apa yang dituntut oleh kitab Allah, iaitu Al-Quran. Okey? Macam tu. Itu yang bimbang tu. Dan apabila mengetahui, semua dengar tak ni? Macam senyap ni semua. Khusyuk tahu tu. Dengar. Dengar sambil minum kopi supaya tak mengantuk. Telah masuk waktu sembahyang. Cuba tengok dia kata apa. Sonok ni ayat ni. Dan apabila mengetahui telah masuk waktu sembahyang, padahal tiada bersegera ia akan sembahyang, maka sanya lalai ia akan daku. Tu dia. Daripada yang masuk waktu sembahyang, lepas tu tak sembahyang. Dia relax. Dikatakan bahawasanya dia lalai kepada Allah SWT. Lalai tu kalau orang macam tu. Kalau lah waktu dia duduk seronok tak sembahyang tu, Allah pergi rentak nyawa dia. Apa kedudukan dia? Mati dalam keadaan tak sembahyang. Di hujung amalan dia, mati dalam keadaan tak sembahyang di dalam waktu yang dah boleh sembahyang. Itu kena fikir-fikir kan. Adapun pengajaran yang ke-19, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, sabar olehmu dan rendahkan olehmu akan dirimu, niscaya aku tinggikan akan dikau, dan syukur olehmu akan nikmatku, niscaya aku tambah bagimu, dan minta ampun olehmu daripada aku, niscaya aku ampun bagimu. Kita ambil satu-satu.
Sabar olehmu dan rendahkan olehmu akan dirimu, niscaya aku tinggikan akan dikau. Rendah diri, kena ada rendah diri. Tak payah duk sombong sangat. Tak payah duk tinggi, tak payah duk tinggi sangat. Apa tu? Tak payah duk bangga sangat, tak payah duk riak sangat, tak payah duk bangga diri sangat. Biar kita ni rendah diri. Apa maksud rendah diri? Tak ada ego pun. Relax je. Kaya pun relax, miskin pun relax. Relax. Masya Allah. Tenang hati. Kan? Tenang hati sebab apa? Sebab dapat bersama dengan Allah. Dapat apa? Dapat mendirikan solat tepat pada orang masanya. Cantiklah tu. Setengah orang. Ada orang kata, betul tak betul kata ni. Cuba tolong sahkan perkataan ni. Ada orang kata, kalaulah kebahagiaan itu boleh dibeli, maka belilah kebahagiaan. Sebab sedangkan orang kaya pun yang ada juga yang tak bahagia. Kalau dia boleh beli kebahagiaan tersebut, maka dia beli kebahagiaan tersebut. Betul tak betul kata tu? Cuba tolong pastikan. Jadi maknanya apa? Dalam kehidupan kita ni, kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu kat mana? Kebahagiaan itu terletak kepada seorang hamba Allah yang mendekatkan diri dengan Rabbul Izzatinya. Tuhan sekalian alam. Tuhan itulah yang memberikan kita bahagia. Bukan kita sendiri yang boleh membahagiakan diri kita. Tuhan tu, Allah itu yang memberikan bahagia pada kita. Kalau dia katakan aku tak nak bagi bahagia kepada keluarga ni aku tak nak bagi bahagia, keluarga ni aku tak nak bagi bahagia. Boleh tak dia buat macam tu? Boleh. Dia yang kontrol hati kita. Hati kita ni dia yang kontrol. Sebab tu kita baca apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, pasakkan hati kami untuk taat dan untuk mengimani Engkau, wahai Allah. Itu termasuk agama ni. Jadi maknanya Allah yang kontrol hati kita. Sebab tu hati ni kita kena jaga elok. Jaga elok, jangan bagi tercemar, jangan bagi jangan bagi terhitam, jangan bagi hati tu jadi hasad dengki ke orang. Jangan. Tak perlu. Okay, tak perlu benda-benda macam tu. Dan syukur olehmu akan nikmatku di sini aku tambah bagimu. Dia kata, kalau kau syukur, aku tambahlah nikmatmu. Ramai tak orang tak syukur? Ramai nikmat orang tak syukur. Dan apabila engkau minta daripada aku, ni saya aku perkenankan bagimu. Dia kata, kalau kau minta aku perkenan lah. Maknanya apa perkenan ni? Maksudnya makbul. Makbulkan doa kita tersebut. Dan pohon olehmu kepada aku niscaya aku berikan akan dikau, dan beri sedekah olehmu daripada aku niscaya aku beri berkat bagimu. Sedekah tu boleh mendatangkan berkat pada kita. Sedekah tu boleh mendatangkan keberkatan pada diri kita. Pada apa? Pada rezekimu, dan sebutkan olehmu akan kasihmu, niscaya aku tambah akan umurmu. Sebutkan olehmu akan kasihmu, niscaya aku tambah akan umurmu. Jadi maknanya kalau siapa yang rajin zikir, sebut nama Allah, sebut nama Allah ni, maka Allah akan tambah umur. Allah akan tambah umur kita. Kalau umur kita dah rasa macam 40 nak meninggal dunia, Allah tambahkan umur lagi 3 tahun, bagi panjang sikit. Adalah tempoh nak bertaubat. Wow, akbar. Dengar tak cerita baru ni? Cerita yang terbakar dekat mana? Dekat highway tu. Dia orang tu baru balik umrah tu. Bila baru balik umrah, si isteri letaklah dalam status. Cuba tengok. Orang yang dalam keadaan dia tahu dia nak meninggal dunia. Si isteri letak kat status Facebook dia, story Facebook. Tulis apa? Cukuplah Allah bagiku dan bagi suamiku sebagai penolong terhadap diri kami. Nampak tu? Macam mana dia boleh guna perkataan tersebut? Macam mana dia boleh ukirkan perkataan tersebut? Sebab dia sudah dipelihara oleh para malaikat akan umur dan di hujung hayatnya. Sebab apa mereka pelihara dia? Sebab dia orang yang soleh. Ada seorang orang besar, saya suruh sebut cerita ni.
Ada seorang orang besar di Petaling Jaya. Dia mantan orang besar Petaling Jaya. Namanya Datuk Bakar. Baru meninggal hari Ahad baru ni. Sebelum dia meninggal dunia, dia sempat tulis buku tebal ni. Dia menceritakan tentang amalan-amalan dia seharian. Direkodkan dan dibukukan di dalam bukunya tersebut. 6 bulan sebelum dia meninggal dunia, siap buku tu. Jadi maknanya buku tu dah siap dah. Dia kata buku ni untuk diberikan kepada anak-anaknya dan cucunya, menantunya dan anak-anaknya. Untuk bagi. Bila orang tanya, saya waktu kuliah subuh di Masjid Negeri Shah Alam, selepas habis kuliah subuh Masjid Negeri Shah Alam, saya turun lah. Turun sarapan di bilik VIP imam tu. Dan sambil kita duduk makan tu, kita duduk sembang dengan imam-imam ni. Kata, yang Datuk meninggal hari ni baik ada. Dia kata apa, baik sangat Ustaz. Memang tak ada orang baik dah macam dia. Oh, memang baik sangat lah kalau sebut macam tu. Saya kata, kenapa baik sangat dia? Apa yang jasa dia? Dia ni Ustaz, dia memuliakan imam-imam. Baik sangat dengan Ustaz-Ustaz ni, baik sangat. Dia tak pernah kecilkan hati kami pun Ustaz. Bagus ya? Saya kata bagus lah. Apa yang baiknya? Dia kata bukan baik apa pun Ustaz. Baik dia apa? Apa yang kami nak semua dia sediakan. Sebab dia kan AJK Masjid. AJK Masjid Negeri Shah Alam. Apa yang kami nak semua dia sediakan. Apa dia nak? Dia kata macam-macam keperluan kami semua dia settlekan, dia uruskan. Oh ya ke? Memang elok lah. Allah bagi kat dia kemuliaan macam tu. Kita pun cakap kan. Jadi maknanya itu orang baik, orang yang soleh. Dia tahu dia nak meninggal dunia tu, maka dia siapkan buku dia. Dia siapkan buku dia untuk ditinggalkan untuk anak-anak dan cucu-cucu. Macam tu kan. Kita dalam ni kita tahu tak? Siapa yang dah tahu dia nak meninggal bila? Siapa yang tahu sila tekan gambar ikon angkat tangan. Sekian dia maklum. Tak tahu, seorang tak tahu. Oh, ada yang tahu dah. Kemas. Tak tahu, cuma catat dah dalam buku-buku catatan. Nak mengajar-mengajar ni. Boleh anak. Tak tahu tak payah angkat tangan lah Cik. Okey. Jadi maknanya kita semua tak tahu. Yang paling tahu Allah saja yang maha mengetahui. Kan? Allah saja yang mengetahui, kita tak tahu. Kalau lah tahu tak duduk dah dalam GNI ni malam ni. Tadi dah buat apa? Semayang sunat tasbih, semayang sunat taubat. Mana ni semua tak ada habis orang-orang yang hebat-hebat dah ni. Dia orang pergi semayang taubat Ustaz, semayang sunat tasbih sekali. Dia pun buat solat berjemaah sebab dia orang tahu dia orang nak meninggal besok. Nak meninggal besok. Maknanya kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita kena buat persiapan lah. Orang yang buat persiapan ni, orang yang ada ciri-ciri ketakwaan di dalam hatinya. Di dalam dirinya, dalam kehidupannya. Dia ada ciri-ciri ketakwaan. Kan sifat takwa yang keempat tu apa dia? Wal isti'dadu ila yaumir rahil. Membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi maknanya, kita semua tak tahu. Bahkan dan tuntut olehmu daripada aku akan sembahyangmu. Nescaya aku lanjutkan akan sihatmu. Dia kata kalau nak sihat kena rajin sembahyang. Nampak? Ini resepi-resepi nak bagi kita sihat selalu. Maknanya kena rajin sembahyang lah. Tak cukup sembahyang sunat, sembahyang fardu. Tak cukup sembahyang fardu, tambah sembahyang sunat yang banyak. Lepas habis sunat lagi. Lepas habis sembahyang sunat lagi. Kalau tahajud lagi. Masya Allah, hebat. Tambah sembahyang sunat bagi banyak sikit. Okay. Untuk menyelamatkan kita, bukannya untuk menyusahkan kita. Okay. Bermula sejahtera itu dalam seseorang bermula ikhlas. Itu di dalam warak. Dan gemar itu di dalam taubat. Dan kaya itu di dalam memadakan dengan yang sedikit. Jadi maknanya, resepi kejayaan kita yang sebenar apa dia? Maknanya keikhlasan. Keikhlasan tu kalau ada dalam diri kita, insyaAllah kita akan sihat walafiat. Kita akan diberi ganjaran pahala yang begitu besar insya-Allah di atas keikhlasan kita. Hai anak Adam, betapa engkau tamak akan ibadah serta penuh perutmu dengan makanan dan betapa tamak pada mengasihi akan Allah Ta'ala serta engkau kasih akan harta dan betapa engkau tamak pada terang hatimu serta banyak engkau tidur dan betapa engkau tamak pada takutkan Allah Ta'ala serta engkau takut akan papamu dan betapa engkau tamak akan warak serta lobakan akan dunia dan betapa engkau tamak akan keridaan Allah Ta'ala dengan tiada engkau kasih akan segala orang yang miskin
Dan lagi betapa engkau tamak akan keredaan Allah, akan puji Allah, dan betapa engkau tamak akan bahagia serta sedikit ilmumu, dan betapa engkau tamak akan negeri yang baqa, serta engkau tamak kepada negeri yang fana, dan betapa engkau tamak akan kebajikan padahal engkau berbuat jahat, dan betapa engkau tamak akan sejahtera daripada seksa padahal yang dimurkai Allah, dan betapa engkau tamakkan sembuh padahal engkau yang sakit. Ini benda-benda yang kita kena bimbang. Benda-benda yang kita kena fikir-fikirkan. Kita kena fikirkan. Supaya kita jangan campur adukkan dengan perkara hak dan batil. Maknanya, kalau buat baik-baik je lah. Tak payah buat jahat. Kalau jenis yang soleh-soleh je lah. Tak payah tambah perangai-perangai sifat-sifat yang munafik dalam diri kita. Maknanya, buat apa yang dituruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Termasuk apa? Termasuk di sini dia kata apa? Dan betapa engkau tamak akan sembuh. Tamak akan sembuh. Nak sembuh padahal engkau yang sakit. Jadi maknanya dia lupa diri dia sakit. Tetapi dia duduk bergelut nak pergi sembuh cepat-cepat diri dia. Tak boleh lah. Allah kata 3 hari lah. Allah kata seminggu lah. Allah kata 5 hari lah. Dia sakit 5 hari. Aku yang bagi sakit. Selepas 5 hari insya-Allah dia sihat. Allah kata. Kita pun setelah 5 hari sihat. Alhamdulillah. Sihat tu buat apa? Rupanya sihat tu menentang Allah. Bukan sihat untuk nak mendekatkan diri dengan Allah. Sihat itu menentang Allah. Ya Allah. Takut benda-benda macam ni. Bahkan dikatakan pula, dan betapa engkau tamak akan sembuh padahal engkau yang sakit. Pengajaran yang ke-20. Berkata Allah Ta'ala, hai segala manusia, tiada jenis kehidupan serta tadbir, yakni perintah dan bicara. Dan bicara dan tiada warak seperti menahan diri daripada menyakiti sesuatu jikalau binatang sekalipun. Dan tiada bicara yang lebih tinggi daripada baik adab, yakni sopan serta baik adab, yakni sopan serta Allah Ta'ala, dan tiada syafaat seperti taubat dan tiada ibadah. Okey, kita ambil satu-satu. Yang pertama, segala manusia tiada jenis kehidupan serta tadbir, yakni perintah dan bicara, dan tiada warak seperti menahan diri daripada menyakiti. Jadi maknanya nak munculkan warak dalam diri kita ni macam mana? Jangan sakiti siapa-siapa. Jangan sakiti siapa-siapa. Okey? Jangan menyakiti sesuatu. Sesuatu apa? Jikalau binatang sekalipun, termasuk binatang, jangan sakiti siapa-siapa pun. Makhluk Allah jangan sakiti untuk nak datangkan warak. Maknanya, kalau berlaku apa-apa di hadapan mata kita, jangan kita petikai apa-apa. Jangan kita kutuk, jangan kita apa? Jangan kita menyakiti sesuatu. Walaupun makhluk Allah yang lain, binatang ke apa ke, jangan kita menyakiti mereka. Tak boleh sakiti mereka. Jadi, itu cerita tu. Dan tiada syafaat seperti taubat. Dia kata, dan tiada syafaat seperti taubat. Dan tiada ibadah seperti ilmu. Nak ibadah kena ada ilmu. Nak taubat pun, nak dapat syafaat pun mesti taubat tu ada dalam kehidupan kita. Tengok orang dia mati tak sempat taubat. Macam pagi tadi. Pagi tadi ustaz ada mengajar satu kuliah. Ada orang tanya, Ustaz, suami saya dah meninggal, Ustaz. Saya tak sempat minta ampun dekat dia, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Tak sempat minta ampun. Kan dah meninggal, maknanya minta lah ampun hari-hari. Hari-hari tak minta ampun, buat dia banyak salah. Lepas tu, suami meninggal baru menyesal. Aku tak sempat taubat, aku tak sempat minta ampun kat dia. Waktu dia sihat, waktu dia ada tu, tak nak minta ampun. Minta ampun hari-hari. Hari-hari minta ampun. Bila hari minta ampun, kita selamatlah. Sebelum tidur minta ampun. Ampunkan semua orang. Itu kalau boleh lah ya. Kalau tak boleh macam mana? Semua dah tak boleh. Okey. Jadi dalam keadaan kita hidup di dunia ni, fahamlah kita. Maknanya jangan menyakiti sesiapa pun. Walaupun dengan sebesar zarah sekalipun. Jangan duk sakit orang. Jangan sakiti orang. Okey. Sekejap. Minum air sekejap.
Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kemudian, sikit nak habis ni, nak habis dah. Kita sampai pengajaran 20 ni lah. Habis 20, habis. Dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah Ta'ala. Jadi maknanya tak dinamakan sembahyang kalau tak reti takutkan kepada Allah. Sembahyang tu kita nak menghadap siapa? Kena takut waktu sembahyang tu, takut kepada Allah. Rasakan, hadirkan perasaan apa? Perasaan Allah itu maha besar. Hadir dalam kehidupan kita. Sebab tu kalau kita sembahyang, kita disuruh hadirkan kebesaran Allah supaya kita senang untuk nak mendapat khusyuk. Maknanya ingatlah kebesaran Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah ciptakan kita, apa yang Allah SWT pernah berikan nikmat kepada kita, fikirkan semua tu. Kemudian sembahyang, tunduk, insya-Allah kita akan beroleh apa? Beroleh redha dan syukur di atas nikmat pemberian Allah selama ini kepada kita sekalian. Kemudian dan tiada kemenangan seperti sabar. Orang yang sabar akan beroleh kemenangan. Sabarlah. Sesuatu benda sabar je. Tapi payah sabar. Tapi sabar itulah yang akan beroleh kemenangan. Okay. Orang yang tak sabar dia akan gagal daripada nak mendapat kemenangan. Dan tiada bahagia seperti taufik. Yakni menolong oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat taat. Dan tiada pakaian yang terlebih indah daripada akal, dan tiada taulan kawan yang lebih jinak daripada ilmu. Jadi maknanya ilmu itu yang paling jinak kali. Siapa dapat-dapatlah. Kan? Kemudian akal pun pakaian indah terhadap orang-orang yang berakal. Okay. Maknanya pakaian apa? Pakaian ketaatan. Okey. Jadi maknanya gunakan pakaian ketaatan tu supaya menjadi pakaian kita dan supaya menjadi perhiasan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kebaikan yang kita laksanakan. Bahkan dia kata apa? Dan tiada taulan yang terlebih jinak daripada ilmu. Dia kata ilmu itu sepatutnya kawan kita, dia kata. Maknanya apa? Siapa yang ada ilmu, maka dia berasa untunglah di atas keilmuan dia tersebut supaya dapat memberi dan mengagihkan dan menyebarkan segala ilmu yang ada pada diri dia. Termasuk ilmu apa sekalipun. Kan? Itulah yang sebaik-baiknya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pengajaran yang ke-21 sampai kat situ je kot. Okey, sampai kat pengajaran yang ke-20 kita berhenti dekat tu, sampai kat pengajaran yang ke-21 nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pengajaran yang ke-21 insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Ada soalan tak setakat tu? Ada soalan? Silakan. Kalau ada. Saya nak tengok tak dekat chatting tak kalau ada orang tanya apa. Tak tengok pun. Soalan tak ngantuk sangat berkawan ni. Ngantuk lah Ustaz? Tak ngantuk. Bau kena kopi ngantuk. Kan nampak macam ngantuk. Nampak macam ngantuk. Mata jenis sepet je mana. Keturunan Jepun. Nampak macam ngantuk. Kan? Allah. Kadang time kita perlukan sabar. Itu sabar tu tak tahu pergi mana. Tu dia. Sabar tu pergi mana? Kalau boleh beli sabar tu di kedai, boleh beli sabar tu di kedai. Kedai apa? Kedai Speedmart, kedai 7E, belilah sabar. Sebab itu adalah pakaian yang paling mulia sekali. Pakaian yang paling membuatkan kita berjaya dan membuatkan kita berada di sisi Allah SWT dengan pakaian sabar tersebut. Kan? Hebat tu pakaian sabar. Boleh Ada soalan? Kami faham, betul. Kami faham Ustaz. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Okay, kalau dah faham semua, alhamdulillah. Mau Ustaz bagaimana apa? Bagaimana nak hadirkan ikhlas dalam ibadah dan konsisten sentiasa? Kalau ikhlas tu, kalau kita nak merasai ikhlas, fikirkan. Selitkan satu elemen dalam diri kita, iaitu namanya Al-Ihsan.
Al-ihsan tu apa? Bukan al-ihsan sport lah. Al-ihsan tu lain. Al-ihsan itu maksudnya apa? Anta'budallah. Kamu beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah macam kamu melihat Allah. Maknanya kita nak semayang, kita nak buat amal ibadah apa, ingat. Allah tengok aku lah. Merasai Allah tengok kita. Merasai keberadaan kita tu dipandang oleh Allah SWT. Walaupun hidup berseorangan, walaupun hidup dalam satu bilik, walaupun berada di masjid yang besar, walaupun berada di mana tempat sekalipun yang didirikan solat di dalamnya, anggaplah Allah itu sedang melihat kita. Ustaz, kami rasa macam memang Allah melihat kita, Ustaz. Tapi kadang-kadang kami rasa macam ada benda lain pula tengok kami. Tu bimbang. Janganlah fikir macam tu pula. Orang so fikir-fikirkan bagaimana kalau Allah melihat kita. Kan? Bagaimana keadaan kita di dalam solat kita. InsyaAllah kita akan kualitikan solat kita. Sebab kita tahu bahawasanya Allah melihat kita. Itulah namanya apa dia? Namanya Al-Ihsan. Okay? Islam cantik dah. Iman cantik dah. Ihsan tak ada lagi. So masukkan ihsan di dalam etika kehidupan kita seharian. InsyaAllah. Okay, habis. Iman dan ihsan. Satu lagi Islam. Islam, iman dan ihsan. Okay. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kau dah baca dah tadi? Belum. Tunggu La Ustaz. ilaha illallah. Itu kelas Quran kan? Ustaz. Ya, tapi nak tunggu Ustaz baca. Tunggu tak baca ya. Jomlah kita baca. Jom kita baca insyaAllah. Kita baca lagu apa namanya? Lagu Imam Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi. Mana ni kita baca Sudais. Tapi laju kan Sudais ni. Tak boleh. Baca imam lain. Imam apa? Imam Bandar Balilah. Syekh Bandar Balilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين لما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau panjangkanlah umur kami di dalamnya ada ketaatan dan kekuatan daripada-Mu. Mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk kami bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kepada kami, wahai Allah. Kita sempat menyebut kalimah-Mu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mentaati-Mu dan jauhkan kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang lalai daripada mengingati-Mu. Wahai Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah suami kami, selamatkanlah kami semua, wahai Allah. Walau di mana saja kami berada, mudah-mudahan kami senantiasa diberkati oleh-Mu. Mudah-mudahan kami senantiasa di dalam rahmat-Mu, serta kasih sayang-Mu yang berterusan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, terima kasih di atas pertemuan kami pada malam ini yang Kau rancangkan buat diri kami, agar kami dapat bertemu semata-mata untuk mentakzim dan membesarkan-Mu, wahai Allah. Di atas muka bumi Allah ini, di atas muka bumi-Mu ini, wahai Allah, yang Kau hampakan untuk kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, wahai Allah. Apalah kiranya Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas di dalam beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ibu-ibu ayah sekalian. Walau di mana sahaja saya mendoakan semua yang ada dalam ni, mudah-mudahan diberkati Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, serta dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita sekalian, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pada malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Majlis kita berjalan lancar. Saya nak buat bahan sikit. Sekejap. Okey, jadual kuliah anjuran untuk besok pagi.
6.42 pagi kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin dengan bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah. Pada pukul 8 pagi kuliah duha Al-Fadhil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf. Pada pukul 2 petang Al-Fadhilah Ustazah Helen Halaqah Tafiz kelas hafazan. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Tuda Akidah Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadhilah Ustazah Afzan bin Abdul Manaf Fardu Ain. Dengan itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Encik Nai. Terima kasih semua jemaah. Bagi Ustaz dah tutup pagi semua. Itu je lah. InsyaAllah. Alhamdulillah kita jumpa lagi besok pagi. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.